Good morning people. Selamat pagi, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel saya Shirley MK. Biasa korang bersama saya Shirley. Dan hari ni lah saya agak terpanggil lah dengan satu artikel yang sangat viral dari semalam, di mana artikel tu dia mempersoalkan di manakah guru selepas waktu sekolah. So, jadi saya ni terpanggil lah sikit sebab macam kenapa ibu bapa sekarang macam ni ya? Saya macam terfikir lah, kenapa ibu bapa sekarang ni behave macam ni. Dia ingat guru-guru tu dia orang tak ada life ke macam mana. Saya ni bukanlah seorang guru, saya hanyalah seorang awam. Saya juga bukan seorang ibu bapa. Saya bukan orang ibu bapa. So mungkin ada something benda yang saya tak faham tu lah. Tapi itulah, benda ni membabitkan tanggungjawab ibu bapa, membabitkan tanggungjawab guru-guru. Saya rasa macam benda ni macam common sense lah. Saya rasa macam, adakah korang jealous akan pekerjaan seorang guru itu kerana dia kerja separuh hari? Begitulah persoalan saya. So artikel ni dia mempersoalkan di mana guru selepas waktu sekolah. So saya baca. Saudara pengarang, penularan pandemik COVID-19 masih belum berakhir, malah angka jangkitan semakin meningkat sejak kebelakangan ini, sekaligus amat merisaukan. Walaupun tiada tanda untuk pulih, orang ramai tetap mengambil kesempatan untuk bercuti di dalam negara. Ia amat bagus dalam membantu ekonomi untuk pulih. Namun apa yang dirisaukan adalah kemungkinan virus itu berjangkit amat tinggi, terutama melibatkan kanak-kanak. Apabila di sekolah, kanak-kanak ini bergaul sehingga lupa pesanan untuk menjaga penjarakan sosial dan tidak menyentuh sesama mereka. Lihat saja mereka bermain dan berbual selepas tamat sesi persekolahan, langsung tidak akur kepada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Tiada pula kelihatan guru mengawal atau memantau pelajar di luar sekolah yang agak bebas bergaul dan bermain. Bukan hendak menyalahkan guru yang terbeban dengan tanggungjawab mengajar. Bukan, dia cakap bukan. Namun sekiranya ada pemantauan daripada pihak sekolah, kemungkinan pelajar akan lebih patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan ini, kerana kita tidak pasti pergaulan pelajar di luar sekolah, ke mana mereka pergi dan berjumpa dengan siapa, sekaligus kebolehjangkitan itu amat tinggi. Dia cakap pelajar di luar sekolah, ke mana mereka pergi dan berjumpa dengan siapa, sekaligus kebolehjangkitan itu. Jadi kita highlight kat sini luar sekolah. Justru amat penting untuk pihak sekolah sentiasa berwaspada dan meningkatkan peraturan, terutama ketika wabak ini masih berada pada tahap merisaukan. Izian Kristina Kusairi, Ampang, Selangor. So dia macam tak tahu, dia cakap dia tak nak salahkan guru yang agak terbeban, tapi dia juga mention pelajar di luar sekolah. Setahu saya pelajar ni bila dia orang keluar je sekolah, sepatutnya ibu bapa yang ambil kan. So maksudnya mereka adalah bawah tanggungjawab ibu bapa, bukan cikgu dah. Takkan cikgu nak hantar dia orang sampai pergi depan rumah kot, agak-agak lah. So macam kita yang tua-tua pun kerajaan tak boleh nak kawal supaya dekat mall tu bersesak. Apa lagi macam cikgu nak kawal murid sampai 4,000, 5,000 orang. Apa yang orang expect sebenarnya daripada cikgu? Dia orang expect cikgu ni nak jadi Superman ke macam mana? Itu persoalan dia. So di mana guru lepas sekolah ni? Banyak sangat jawapan weh. Satu, guru ni dia ada keluarga sendiri, dia ada anak sendiri. Lepas tu kalau dia sibuk dengan anak korang, siapa nak sibuk dengan anak dia? Siapa nak peduli dengan anak dia? Siapa nak ambil anak dia? Siapa? Itu persoalan dia, siapa? Lepas tu dia macam yang guru-guru ni, teramanya perempuan, balik rumah pun nak kena masak untuk lelaki, untuk anak yang balik dari sekolah. Siapa nak masak kalau dia sibuk dengan handle anak orang lain? Siapa nak masak? Korang nak masak ke? So sini sebenarnya saya agak pelik lah dengan guru-guru zaman sekarang. Pukul anak tak boleh, semua tak boleh. Memanglah pukul anak secara fizikal tu macam kasar. Kita sayang anak ni, tak nak kena pukul lah. Kita tahu pukul ni bukan penyelesaian yang terbaik. Tapi kalau setakat hukuman sampai nak berdiri pun tak boleh, hukuman nak menulis sampai minta maaf sampai 1000 perkataan pun tak boleh. Jadi apa hukuman yang boleh untuk anak-anak korang?
Korang boleh jawab ke benda tu? Apa hukuman yang sesuai untuk diorang? Apa yang boleh buat untuk mendisiplinkan diorang? Kalau korang sendiri pun, so benda korang lepas kat mak bapak, kat guru, lepas tu korang mak bapak ni, korang just nak persoalkan guru. Apa guru buat? Kenapa korang? Kadang-kadang saudara-saudari sekalian, kita ni terlampau banyak ilmu. Bila kita terlampau banyak ilmu, kita mempersoalkan semua perbuatan orang lain. Semua apa yang orang buat tu tak kena. Apa dia buat tu tak kena. Macam semua benda kau nak persoalkan. Kenapa hukuman tu macam tu? Kenapa guru tu tak jaga anak lepas balik sekolah? Semua benda kita nak persoalkan. Kau bayangkanlah ibu bapa. Wahai ibu bapa sekalian di luar sana. Macam contohlah ibu bapa sendiri pun yang tua-tua lah, yang 18 tahun ke atas ni, yang dah boleh berfikir sendiri ni. Kalau kita tengok pergi mall, kita pergi pasar malam, kita boleh tengok orang bersesak sangat ramai bersesak. Ada ibu bapa siap bawa anak pergi pasar malam, yang bawa pergi pasar malam. Ada yang siap bawa pergi mall, jalan-jalan. Ada siap pergi melancong. So kenapa perlu persoalkan pasal sekolah? Sedangkan ibu bapa sendiri pun membuat kesilapan yang sama. Bukan yang sama macam ini bukan kesalahan cikgu lah. Dia sepatutnya bila habis waktu sekolah tu, ibu bapa yang kena ambil. Kalau betul korang concern dengan anak-anak korang, patutnya lepas sekolah tu yang korang ambil anak korang. Korang ambil anak korang, bukan suruhnya cikgu yang hantar diorang pergi rumah. Lepas korang yang datang ke situ, tu dah tanggungjawab kita sebagai bapa. Kita tahu sekarang ni COVID. Kita risau, kita faham budak-budak ni, diorang punya pergaulan ni kita tak boleh nak kawal. Lah. Memang betul lah kita tak boleh kawal. Kadang diorang macam terlampau syok kan dengan kawan-kawan, dengan member semua. Terlampau syok, diorang tak kisah semua berpeluk-peluk kan ni. Sedangkan kita yang tua-tua ni, bila dengan member sendiri, kita rapat semacam lain macam. Kita rapat lain macam lah senang kata. Kita sendiri pun tak boleh nak kawal pergaulan, apalagi yang budak-budak yang masih sekolah je ni. So kita sebagai ibu bapa, kita tahulah, kita tahu tanggungjawab kita. Kita tahu sekarang ni COVID masih teruk. Kita risau anak-anak kita kena COVID nanti. Kita risaulah. Jadi balik sekolah tu kita jemputlah sendiri. Ambil lah sendiri. Tak payah nak expect cikgu nak hantar diorang sampai depan rumah. Tak payah nak expect cikgu tu diorang balik dari sekolah tu, diorang kena jaga sepanjang perjalanan teman anak-anak korang tu jalan balik. Nak expect cikgu nak hantar diorang pergi rumah. 4,000 orang lah, 5,000 orang satu sekolah tu. Cikgu berapa je? Entah tak sampai 100 pun. Satu sekolah tu 50 orang cikgu je. Jadi nak expect nak hantar beribu-ribu orang tu macam mana? Apa kita expect sebenarnya? Saya tak faham. Sebenarnya saya memang tak faham mindset guru-guru zaman sekarang. Guru-guru. Saya tak faham mindset ibu bapa zaman sekarang ni. Sebab semua benda tak boleh. Tak tahu apa yang boleh zaman sekarang ni. Semua benda tak boleh. Mungkin sebab terlampau banyak ilmu, terlampau tinggi, terasa tinggi, diri tu tinggi. Semua benda korang nak persoalkan. Mungkin macam tu lah. Kita tak tahu apa masalah orang, apa orang fikir. Sekarang kita kena fikir juga, guru tu manusia, bukan robot. Diorang pun kadang-kadang macam sini lah, dekat Sarawak ni, dekat Dalat ni, pukul 6 dah anak-anak dah pergi jalan-jalan, pergi sekolah. Jadi maksudnya guru-guru tu diorang kena masuk jam 6 jugalah untuk jemput murid-murid masuk sekolah. So dari jam 6 tu, kalau diorang balik jam 1 tu, jangan persoalkan. Kita pun kalau boleh, kita nak kerja 8 jam sehari. Diorang pukul 6 diorang masuk, 6, 7, 7, 8 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So jam 1 tu dah 7 jam. Lepas tu kalau ada aktiviti petang lagi, 1, 2, 3, 4, 5. So 11 jam. Total semua ada 11 jam. Kalau ada aktiviti petang, total semua 11 jam. Kalau ada event weekend pula, macam mana? Diorang tak ada apa je. Diorang pun ada family sendiri. Diorang pun ada anak-anak sendiri yang kena jaga. So guru-guru ni bukan robot yang bila kita ada anak, kita lepas tangan je kat guru-guru. Sebab macam
Ya, maklumlah kan sekarang kan, expect guru-guru lah nak jaga anak diorang. Diorang pandai buat je, reti sedap je. Lepas tu bila anak diorang nanti dah sukses jadi doktor semua, jadi MA semua, diorang lah yang paling bangga. Diorang lah paling bangga. Lepas tu diorang letaklah hantaran anak diorang sampai 20k, 30k, 40k sebab anak perempuan diorang doktor. Maklumlah anak dah jadi doktor, so dah penat lelah jaga anak. Tapi yang sebenarnya yang jaga anak diorang adalah cikgu. Yelah cikgu. So, kalau semua benda cikgu dah buat, cikgu lah tu yang sepatutnya yang berjasa kat situ, bukan mak bapak. Mak bapak lepas tangan je. Lepas sampai hukuman tak boleh, sampai semua tak boleh. Sebab kanak-kanak ni kalau kita tegur, kalau diorang tak dengar cakap, bukan salah cikgu je. Contoh lah, kalau anak you baik, anak you baik lah senang kata, yang memang you dah ajar elok dengan cakap, semuanya datang dari you jugalah. Kalau you tak dapat ajar dia dengan arahan, apa yang orang expect dia akan dengar arahan orang lain? Ni anak ni didikan kita sendiri. Dari rumah. Kita reti nak berkahwin. Bila berkahwin tak ada anak, kita gila nak ada anak. Bila tak kahwin, kita gila nak kahwin. Tapi bila dah kahwin, bila dah ada anak, kita expect pula guru nak jaga anak kita. Macam mana tu? Siapa yang nak ada anak? Siapa punya tanggungjawab anak-anak tu? Guru tu tugas dia untuk membantu mendidik anak-anak tu. Kalau guru tak wujud, korang boleh ke ajar diorang membaca? Boleh je kalau korang nak. Maksudnya kalau korang ada rasa tanggungjawab je, korang boleh je sebenarnya. Tak perlu guru pun. Tapi itulah, tak semua orang tak cerdik pandai. Kalau you rasa cerdik pandai, anak you ajar sendiri. Semua hantar sendiri lah kat you, ajar sendiri. Tak payah hantar pergi sekolah. Sekolah ni, kerajaan ni, dia bentuk supaya semua orang dapat pendidikan. Ada ilmu macam you, sampai you mempersoalkan semua benda. Dia supaya ada ilmu lah. Dia sebenarnya dia memberi peluang dan ruang kepada semua orang, tak kira miskin ke kaya, untuk mendapatkan ilmu. Supaya bila hidup nanti, kau reti membaca, kau reti nak semua benda, kau nak kerja senang, sebab kau tahu berkawan dengan orang. Sebab kalau, bukan maksudnya kau tak ada ilmu, kau tak reti nak berkawan dengan orang. Masalahnya bila you nak membaca pun tak pandai, so benda tak boleh nak buat. Banyak benda lah tak boleh buat. You terpaksa bergantung harap dengan orang lain. Bila you ada ilmu, you boleh hidup sendiri. Macam tu, you tak perlu, boleh bekerja secara independen lah maksudnya. Tak perlu nak bergantung dengan orang, kerja semua tak payah. Sampai nak baca mesej pun tak erti. Itu zaman-zaman dulu. Kita boleh tengok lah mak bapak kita sekarang ni, bila diorang ada handphone, ada orang mesej, diorang tak erti baca. Bukan ni sini nak menghina ibu bapa yang dulu-dulu lah. Kita ambil tu sebagai kita ambil je lah sebagai contoh je lah, bukan nak menghina. Tapi diorang dulu tak ada peluang nak belajar sangat macam kita. Bukan macam sekarang ni. Diorang dulu boleh survive sebab dah tak ada keadaan. Kita sendiri kat sini dulu diorang tak ada pakai akademik sangat. Sekarang ni semua benda akademik. So benda yang kau perlu kena baca. Kalau kau tak reti membaca, macam mana itu persoalan dia. Dia macam faham lah. Itu je lah. Ibu bapa ni nak minta faham satu benda tu lah. Macam kalau korang sendiri pun ni cikgu, korang nak ke kerja sampai 6 pagi sampai 6 petang? Korang sanggup ke? Lepas tu malam-malam pun nak kena dodoikan anak cik murid lagi. Korang nak ke? Diorang pun manusia. Diorang pun ada keluarga sendiri. Diorang pun ada anak-anak sendiri. Diorang pun ada tanggungjawab diorang sendiri. Kita sebagai bapa, kita jalankan tanggungjawab kita pula sebagai bapa. Jangan kita persoalkan tanggungjawab cikgu pula. Cikgu tu dia hanya menolong kita. Kita buat diorang macam penolong kita. Jangan kita buat diorang sebagai bibik kita. Bila kita anggap diorang sebagai bibik kita, macam tu lah. Dia macam tu lah. Guru tu bukan orang gaji kita, bukan kita yang bayar. Kira kita jugalah yang bayar. Kita yang bercukai, kita lah yang bayar gaji diorang. Tapi itulah, tak tahu nak cakap. Susah nak cakap. Memanglah diorang tu kena gaji oleh kerajaan, tapi bukan hamba kuli korang.
Hamba kuli lah. Hamba kuli lah orang buat macam tu kan. Kita ni manusia, kita buat orang tu macam manusia. Jangan buat orang tu macam robot. Jangan buat orang tu macam kuli, tak pandai reti penat. Yang perlu tanggungjawab daripada 6 pagi sampai 6 petang. Yang perlu kerja. Sedangkan kerja kilang 6 pagi 6 petang pun orang bising gaji 1,200. Tu pun orang bising, Saya dulu pernah kerja sebagai quality engineer. Quality engineer kerja saya dekat office je. Saya pergi, maksudnya kerja saya banyak pakai otak. So saya boleh cakap kerja dalam office macam tu sangat-sangat memenatkan. Sangat-sangat memenat. Seriously sangat-sangat memenatkan. 8 sampai 5 tu, bila balik jam 5 tu saya rasa macam saya nak tidur je. So kepala saya macam dah tak boleh nak bergerak. So kita banyak pakai otak, kepala dah tak boleh bergerak. Dia macam penat otak ni lain tak sama. Saya pun pernah kerja di mana penat badan juga. Saya pernah kerja sebagai cashier semua, yang pakai rotate shift. Pernah kena kerja di kuli-kuli dekat kedai. So jam kerja kuli-kuli kat kedai, kerja ni dia senang lah. Tapi yang penat ni fizikal. Tapi fizikal ni bila kita dah biasa, kita dah tak rasa. Tu je. Bila otak ni tak tahu, setahun kerja pun saya rasa dulu macam bapak penat. Makin lama makin penat kot. Macam otak tak ada ruang untuk rehat. Malam-malam nak fikir pasal awet lagi. Pasal apa lagi? Pasal awet pula. Saya sendiri pun awet je. Nak pergi pasal apa ini tu ini lagi. Banyak benda nak fikir. Makin dah tua makin banyak benda nak fikir. Macam tak tahu lah. Bila kita terlampau ada ilmu guys, bagi saya ni ibu bapa yang banyak mempersoalkan ni zaman-zaman saya lah, tahun 80-an, geng-geng yang tahun 80-an ni lah saya kata, 80-an, 90-an. Maka kini yang ada yang geng-geng 90-an ni yang kahwin muda. Lepas tu sekarang ni diorang banyak anak. Diorang ada anak lah dekat sekolah menengah. So korang ni generasi saya lah. Kita ni sama generation. Kita jangan buat malu lah generation kita sendiri. Semua benda tak boleh. Semua benda tak boleh. Tak tahu nak cakap. Macam kita dari sendiri tu, kita dah tengok elok-elok kita membesar. Bila anak kita nak rosakkan. Bila you nak kahwin, you buat macam you nak kahwin. Bila you ada anak, you buat ada anak. Jangan serahkan anak tu 100% dekat orang lain. Saya sendiri pun tak tahu nak cakap. Saya rasa sampai tu je lah sampai bebel. Sebab benda ni rasa macam di mana guru lepas sekolah ni macam benda tak perlu persoalkan pun. Tak perlu persoalkan. Memanglah banyak cuti, tapi malam-malam dia buat kerja juga. Nak semak kerja rumah lagi, nak semak itu ini lagi. Kalau ada time exam lagi lah banyak benda nak buat. Korang balik kerja. Sedangkan ibu yang bekerja pun bila balik kerja malam-malam kena buat kerja rumah, itu pun diorang bising, penat semua. Apa bezanya dengan cikgu? Diorang balik rumah pun kena buat kerja juga. Kita semua manusia ni, bila kita balik dari kerja, kita ada kerja lagi kat rumah menunggu. Bukan kerja kita kerja dekat, kerja je lah. Terlalu banyak cikgu-cikgu yang diorang ada tekanan, diorang depress. Sebab makin-makin zaman sekarang, ada juga cikgu-cikgu yang ada baru-baru ni kot, ada guru meninggal sebab dia ada masalah tekanan. Tekanan ni lah bekerja sebagai guru. Kita jangan anggap kerja seorang tu senang lah. Setiap kerja tu dia ada kesusahan dia sendiri. Tak kisah you sekadar suri rumah sekalipun, you ada kesusahan, kesukaran yang tersendiri. Begitu juga dia orang kerja kerja dia? Jadi guru. Diorang pun ada kesukaran diorang yang tersendiri. Diorang pun seorang ibu, diorang pun ada anak. Diorang pun ada anak cucu cicit lah saya kata. Kita jangan rasa kita je yang bagus. So saya itu sajalah perkongsian daripada saya. Sebab sangat-sangat panjang, bukan ada orang nak dengar kan. So itu saja. Terima kasih kerana menonton video saya.